Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Selamat datang ke kelas Bahasa Melayu Cikgu Kyo. Saya ialah Cikgu Kyo. Hari ini Cikgu akan ajar kamu menulis karangan. Dan Cikgu akan menjelaskan setiap format karangan iaitu laporan, syarahan, peribahasa dan contohan kata. Okay, dan Cikgu akan ajar kamu macam mana kamu nak tulis pendahuluan dan penutup dia. Okay. Karangan jenis laporan. Okey, apakah itu karangan jenis laporan? Laporan ditulis untuk melaporkan sesuatu hal peristiwa ataupun kajian. Ada 4 jenis. Laporan kegiatan persatuan, okey, yang biasanya kalau di sekolah dia melakukan apa aktiviti, okey, kegiatan persatuan lah, okey. Dan kedua, laporan aktiviti seperti perbahasan, lawatan, bercerita ataupun pameran. Laporan 3, laporan minit mesyuarat. Dan keempat, laporan kajian. Okay. Biasanya soalan dia akan keluarkan kegiatan persatuan iaitu apa aktiviti yang telah dilakukan persatuan. Jadi kamu sebagai setiausaha untuk persatuan itu kamu kena menulis sebuah laporan. Peristiwa yang dilaporkan mesti berdasarkan kenyataan dan bukan khayalan. Elakkan guna bahasa kreatif. Jadi maksudnya kegiatan itu dia betul-betul berlaku dan kamu sudah mengalami dia, okay, dan bukan berdasarkan khayalan kamu. Bukan kamu fikir sepatutnya dia jalan macam ni, lepas tu kamu tuliskan. Okay, dia berlaku berdasarkan pengalaman kamu, berdasarkan dengan kenyataan. Okay. Format laporan tentang kegiatan persatuan dan aktiviti kita tengok. Okay. Tajuk laporan. Okay. Yang pertama, kamu kena tulis tajuk laporan dengan huruf besar pada setiap awal kata, kecuali kata sendi, kata hubung dan kata sandan. Lalu digariskan di bawahnya atau huruf besar sepenuhnya. Ada 2 cara kamu tuliskan laporan itu, iaitu kamu tulis huruf besar untuk setiap awal kata itu ataupun kamu tuliskan huruf besar sepenuhnya tanpa garisan. Okey, kalau kamu tulis pada setiap awal kata itu, kamu kena lukis 1 garis. Faham? B. Yang kedua, isi dimulakan dengan pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Sama seperti dengan karangan yang biasa. Pengakuan pelapor ditulis di sebelah kiri laporan selepas perenggan akhir dengan melangkau 2 atau 3 baris kosong dan diakhiri dengan tanda koma. Huruf pertama pada kata pertama mestilah huruf besar. Jadi kamu tulis laporan itu, okay, di sebelah kiri kamu itu, kamu kena tulis, okay, laporan disediakan oleh, lepas tu langkau 1 baris ataupun 2 baris, okay, kamu tanda tangan, lepas tu dengan nama penuh kamu, lepas tu apa jawatan kamu itu. Okay, pengakuan pelapor. Seterusnya, tarikh ditulis di sebelah kanan. Jadi maksudnya tadi cikgu sudah sebutkan, okay, pengakuan pelapor. Jadi kamu tulis laporan disediakan oleh, jadi sebelah kanan dia kamu tuliskan tarikh dia. Okay, setentang dengan pengakuan pelapor. E. Tanda tangan pelapor, okay, seperti cikgu tadi sudah ada cikgu sebutkan, okay, selepas kamu tulis laporan disediakan, okay, di bawah sana adalah tanda tangan kamu. Okay, ditulis di sudut kiri selepas pengakuan pelapor. Lepas tu sampailah nama pelapor. Okay, selepas tanda tangan, lepas tu kamu tulis nama pelapor dengan huruf besar sepenuhnya. Okay, dalam kurungan selepas tanda tangan. Jadi maksudnya kamu tuliskan nama huruf besar sepenuhnya, lepas tu kamu kena letak kurungan. Okay, dalam kurungan. Seterusnya, jawatan pelapor dan nama persatuan yang diwakili ditulis di sudut kiri bahagian bawah laporan dan diakhiri dengan tanda nota. Jadi selepas dengan nama kamu, di bawah itu kamu tulis jawatan kamu.
Biasanya laporan kegiatan persatuan itu ditulis oleh setiausaha. Jadi kamu tulis disediakan oleh, tanda tangan, nama penuh, nama huruf besar dalam kurungan. Lepas tu barulah pergi ke jawatan kamu. Setiausaha Persatuan Bahasa Melayu. Okey. Sekolah mana, SMK ataupun Kolej Vokasional Miri. Okey, dan diakhiri dengan tanda nota. Okey, jadi setakat ini kamu boleh faham dengan format laporan. Okey, kamu mesti ingat senang sahaja ada tajuk laporan, lepas tu di bawah sana penutup dia, selepas penutup, okey, di bawah sana pengakuan pelapor, lepas tu tarikh tu ditulis di sebelah kanan setentang dengan pengakuan pelapor. Boleh? Boleh faham? Okay. Kalau boleh faham, okay, cikgu tunjukkan contoh karangan laporan di sini. Okay, kamu boleh tengok laporan kegiatan Persatuan Matematik dan Sains Sekolah Kebangsaan Darau. Okay, di sini tadi cikgu sudah ada sebutkan. Tajuk dia kamu kena tulis dengan huruf besar setiap awal kata dan kamu gariskan di bawah dia. Boleh? Okey, ini tajuk dia. Jadi, kamu mulakan kerangan kamu seperti biasa, kerangan pendahuluan, isi-isi dia dan penutup. Jadi, kamu kena beritahu, kamu tulis, kamu laporkan. Okey, kegiatan yang dijalankan, apa aktiviti yang terlibat, siapa, tarikh, ya, tempat. Ya. Boleh? Jadi, sampailah akhir sini, okay, disediakan oleh. Okay, seperti tadi cikgu ada terangkan, disediakan oleh, jadi setentang dia, tarikh dia di sebelah kanan. Faham? Okay, lepas tu sampailah tanda tangan di sini, garis, lepas tu nama huruf besar sepenuhnya dalam kurungan. Selepas itu, kamu tuliskan jawatan kamu, iaitu Setiausaha Persatuan Matematik dan Sains Sekolah Kebangsaan Darau Jerteh Terengganu. Boleh? Okay. Tuliskan berdasarkan mana sekolah yang kamu belajar. Faham? Cikgu percaya kamu semua orang boleh faham? Okay. Seterusnya, okay, mari kita tengok ucapan, syarahan, ceramah. Okay, biasanya format dia lebih kurang sama. Okay. Format karangan syarahan tiada perbezaan yang ketara jika dibandingkan dengan ucapan dan ceramah. Cuma biasanya syarahan disampaikan untuk pertandingan. Pidato juga tergolong dalam karangan jenis syarahan. Okey, pidato. Karangan jenis ini memerlukan kata alu-aluan sebagai tanda hormat kepada hadirin. Okay, seperti yang kamu tahu, kamu nak bagi syarahan, kamu nak beri ucapan, ceramah. Jadi, sebelum kamu mulakan syarahan kamu itu, kamu mesti ada beri ucapan, beri kata-kata alu-aluan. Faham maksud cikgu? Okay. Jika untuk pertandingan, perlu menyebut ungkapan para hakim. Ya, biasanya kalau syarahan, dia digunakan untuk pertandingan. Jadi, dia mesti ada para hakim sekalian, para hadirin sekalian. Okey, macam itu. Jadi, ini contoh karangan syarahan yang kamu boleh nampak di sini. Yang Mulia Tuan Pengerusi Majlis. Ya, kamu tengok sini. Dia mulakan syarahan dia dengan kata alu-aluan. Yang Mulia Tuan Pengerusi Majlis. Kamu jangan lupa pengetua, guru-guru, rakan-rakan serta hadirin yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu, ribuan terima kasih ingin saya ucapkan kerana diberi peluang untuk menyampaikan syarahan pada hari ini. Jadi ini ialah kata aluan kamu. Kamu tuliskan, letakkan. Siapa? Yang mulia, yang berhormat, yang berbahagia.
Okay, pengetua, guru-guru, rakan, hadirin. Jadi selepas kamu tuliskan kata aluan ini, jangan lupa kamu tuliskan hadirin yang saya hormati sekalian. Lepas itu kamu tuliskan, kamu tuliskan bagi syarahan. Tajuk syarahan saya pada hari ini ialah macam tu, mengisi masa 8 dengan perkara yang berfaedah. Jadi kamu tuliskan syarahan ini, isi-isi dia sama seperti dengan karangan biasa. Karangan biasa, jadi hanya kamu perlu tambahkan hadirin sekalian selepas dua perenggan macam tu, para hakim sekalian, para hadirin sekalian. Begitu. Boleh? Jadi sampailah perenggan yang terakhir di sini. Sekian sahaja syarahan saya untuk kali ini. Dengan ucapan terima kasih, lepas tu saya sudahi syarahan pada hari ini. Jadi ada banyak jenis pendahuluan dengan penuntut dia. Itulah cikgu akan suruh kamu banyak membaca karangan syarahan, ceramah, ucapan supaya kamu tahu macam mana kamu nak tulis pendahuluan kamu ataupun penuntut dia dengan ayat yang lebih menarik. Boleh? Baiklah, untuk karangan jenis peribahasa dan congkang kata. Peribahasa merangkumi simpulan bahasa, perumpamaan, pepatah dan bidalan. Dia terbahagi kepada dua, iaitu teknik cerita dan teknik huraian. Kita tengok apakah itu teknik cerita. Bagi teknik cerita, dia perlu menulis seperti karangan jenis cerita yang berakhir dengan nilai-nilai murni dan di akhir cerita ungkapkan peribahasa atau congkang kata tersebut. Contohnya, macam dia berikan peribahasa bagai aur dengan tebing. Jadi, pada akhir kata, pada akhir cerita itu, kamu masukkan peribahasa tersebut. Faham? Mari kita tengok contoh dia. Apakah itu teknik cerita untuk peribahasa? Karangan dia, apabila keputusan ujian percubaan dikeluarkan, aku mendapat 5A. Aku mampu tersenyum. Usahaku sejak 5 bulan yang lalu benar-benar memberi kesan. Aku yakin aku akan beroleh kecemerlangan dalam UPSR yang akan berlangsung sebulan lagi jika aku terus meningkatkan usahaku. Bah kata pepatah, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Dia masukkan peribahasa, dia masukkan congkang kata itu. Lepas tu dia masukkan nilai-nilai murni yang dia dapatkan. Faham? Jadi untuk teknik huraian, mari kita tengok. Kalau perlu menerangkan kepentingan peribahasa atau congkang kata dalam masyarakat, masuk peribahasa tersebut, kaitkan dengan peribahasa yang sama masuk, huraikan hubungan dengan aspek kemasyarakatan, ekonomi, ideologi dan cara hidup pengamat peribahasa. Berikan beberapa cerita berkaitan untuk menerangkan masuk peribahasa atau congkang kata itu. Huraian dia macam karangan biasa juga. Kamu perlu menerangkan kepentingan dia. Kamu kaitkan dengan masyarakat, kaitkan dengan cara hidup. Macam mana nak amalkan peribahasa itu. Maksud dia kaitkan dengan tingkah laku seseorang. Macam itu. Jadi kita tengok tajuk ini. Dia berikan bersatu tokoh bercerai roboh. Semangat gotong royong iaitu dengan melakukan kerja secara beramai-ramai juga akan mempereratkan hubungan sosial antara anggota masyarakat dan seterusnya dapat melahirkan perasaan keiktidaraan dan kesedaran kebangsaan. Jadi dia berikan salah satu aktiviti dia. Gotong royong. Jadi dia terangkan semangat gotong royong itu dia dapat eratkan hubungan, lahirkan perasaan keiktidaraan, saling kerja sama. Selain itu, dengan adanya aktiviti bergotong royong,
masa, tenaga dan perbelanjaan individu, masyarakat dan negara dapat dijimatkan. Ini juga bermakna sesuatu kerja berat akan menjadi ringan apabila dilakukan bersama. Bab kata perpataan di sini dia berikan peribahasa yang sama masuk dengan peribahasa yang diberikan di tajuk sini. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Di sinilah kamu boleh nampak huraian dia melalui satu contoh aktiviti. Lepas tu kamu terangkan, lepas tu kaitkan dengan peribahasa. Lepas tu berikan satu peribahasa sama masuk dengan tajuk yang diberikan. Boleh? Boleh faham? Baiklah, sekarang kita tengok. Kita tengok macam mana kita nak tuliskan pendahuluan dan penutup untuk setiap karangan yang tadi cikgu sudah ajarkan. Boleh kita tengok yang pertama, kita tengok karangan jenis syarahan. Kita tengok yang ni dulu. Yang ini, berikan tajuk ini, kamu bacakan. Patriotisme perlu ada pada diri setiap rakyat Malaysia. Semangat patriotik terhadap negara tidak sewajarnya timbul hanya dalam perjuangan menuntut kemerdekaan atau apabila negara berada dalam ancaman musuh semata-mata. Semangat patriotik seharusnya menjadi pendorong setiap rakyat yang cinta akan negaranya untuk bekerja dan berusaha bersungguh-sungguh bagi membangun dan memajukan negaranya. Usaha mempertahankan kemerdekaan negara perlu seiring dengan usaha membentuk negara bangsa. Pembinaan negara bangsa amat penting bagi sesebuah negara yang berbilang kaum dan agama seperti Malaysia. Keupayaan membina negara bangsa bergantung pada perkongsian nilai serta semangat patriotik. Jadi dia berikan petikan di sini dan dia bagi soalan. Petikan ini menunjukkan semangat patriotik yang perlu ada pada rakyat Malaysia. Sebelum kemerdekaan ke-60, pihak sekolah anda telah mengadakan pertandingan syarahan. Anda dipilih sebagai wakil di dalam kelas anda untuk menyampaikan sebuah syarahan yang bertajuk Usaha-usaha mewujudkan negara bangsa. Sediakan teks ceramah itu selengkapnya. Bukan teks ceramah, teks syarahan. Sebab ini adalah syarahan. Mari kita tengok. Mari kita tengok pendahuluan dia. Apa yang perlu ada pada pendahuluan? Perlu kata alu-aluan sebagai tanda hormat kepada hadirin. Kalau pertandingan perlu menyebut ungkapan para hakim. Jadi seperti tadi cikgu sudah ada bagi tahu kamu kan. Untuk karangan jenis syarahan, kamu perlukan kata alu-aluan. Mari kita tengok macam mana kita nak tuliskan kata aluan untuk syarahan ini. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis. Iaitu, kamu kena berikan ucapan terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis. Seterusnya, baru pergi ke pengetua, penolong kanan, lepas tu penolong kanan hak Ewan Murid, guru-guru dan murid-murid. Kamu boleh tuliskan nama yang dihormati dan disanjungi Puan Fauzia binti Ismail, pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Besi, penolong kanang Encik Vincent Tien, penolong kanang hak Ewan Murid Encik Tiny Gray Pusan, guru-guru yang dihormati dan murid-murid yang dikasihi sekalian. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan. Selepas kamu sebutkan setiap orang yang berhormat, lepas tu kamu ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera kepada mereka semua. Selepas itu, barulah kamu tulis pada hari ini. Ataupun pada hari yang mulia ini, saya akan menyampaikan sebuah syarahan yang bertajuk, tuliskan tajuk kamu di sini.
Para hakim dan hadirin, negara merupakan kumpulan masyarakat yang mendiami di sesuatu kawasan yang mempunyai kedaulatan politik dan jentera pemerintahan dan seterusnya. Okey. Selepas kamu tuliskan para hakim dan hadirin, kita tidak tulis para hakim sekalian. Kenapa? Sekalian sudah menunjukkan ramai. Para pun menunjukkan ramai. Jadi, kalau kamu tulis para, jangan kamu tulis sekalian. Faham? Jadi, seperti yang keterangan biasa, kamu tuliskan, kamu huraikan. Negara merupakan kumpulan masyarakat yang mendiami di sesuatu kawasan, lepas tu kamu terangkan. Terdapat pelbagai kaum, agama, bangsa. Faham? Jadi inilah pendahuluan untuk karangan syarahan kamu ini. Sekarang kita tengok penutup dia. Penutup dia akhiri syarahan dengan ucapan terima kasih dan memohon maaf. Buat kesimpulan dengan ayat-ayat penegas. Setiap isi dalam syarahan kamu itu, sampailah penutup kamu itu, seperti biasa juga kamu kena buat kesimpulan juga. Tapi kamu kena ada ucapan terima kasih juga. Di sinilah cikgu bagi tengok penutup dia macam mana kamu nak tuliskan. Oleh disebabkan kekangan masa, saya terpaksa mengakhiri syarahan saya pada hari ini. Sebagai konklusi, impian kerajaan untuk dijadikan Malaysia sebuah negara bangsa akan terlaksana sekiranya seluruh rakyat bersatu mengutamakan negara berbanding dengan mengutamakan kaum masing-masing. Oleh sebab itulah, kerajaan mementingkan aspek sosial dan cara hidup seperti pembentukan dan kepribadian bangsa, moral dan etika, kebudayaan kebangsaan dan pembangunan sumber manusia. Kesungguhan yang ditunjukkan oleh pemimpin rakyat jelata sudah tentulah akan dapat merealisasikan sebuah bangsa Malaysia. Akhirnya, sekian, terima kasih. Jadi inilah teks syarahan kamu tersebut berdasarkan tajuk yang diberikan. Faham? Cikgu harap kamu semua orang boleh faham ya. Sekarang kita tengok karangan jenis laporan. Diberikan petikan dengan tajuk, murid merupakan modal insan yang sangat berharga untuk menentukan arah pembangunan negara pada masa yang akan datang. Dalam konteks pendidikan kebangsaan, kegiatan co-kurikulum merupakan satu program penting demi membangunkan potensi murid secara menyeluruh. Secara umum, kegiatan co-kurikulum yang sedia ada telah membina disiplin murid dan meningkatkan minat mereka terhadap pembelajaran. Namun demikian, masih banyak ruang yang perlu dipenuhi untuk mengisi agenda generasi muda pada era yang semakin mencabar. Jadi ini dia berikan petikan di sini, garis panduan kurikulum Persatuan Melayu, Bahasa Melayu. Maklumat tersebut menerangkan fungsi kegiatan co-kurikulum. Berteraskan fungsi tersebut, kelab, persatuan dan unit per-uniform di sekolah terus mengadakan aktiviti. Anda sebagai setiausaha Persatuan Bahasa Melayu telah diminta untuk menyediakan laporan tentang aktiviti Minggu Bahasa yang telah berjaya dijalankan. Tuliskan laporan itu selengkapnya. Jadi di sini dia minta kamu sebagai setiausaha dan kamu perlu menyediakan laporan tentang apa aktiviti yang telah dijalankan Minggu Bahasa. Kita tengok pendahuluan dia. Laporan kegiatan persatuan. Tajuk laporan kamu mesti tulis huruf besar. Jadi inilah. Di sini kamu boleh tengok. Tajuk laporan dalam huruf besar. Tadi dia sudah ada bagi tahu. Laporan aktiviti Minggu Bahasa Melayu 2021. Ini kamu kena tuliskan. Jadi, kamu selepas tuliskan tajuk ini,
kamu mulakan Persatuan Bahasa Melayu. Okey, di manakah satu sekolah dan di mana lokasi sekolah kamu tuliskan berjaya menganjurkan Minggu Bahasa pada bila hingga bila, selama berapa minggu ataupun selama berapa hari Minggu Bahasa ini berlangsung. Faham? Okay. Dan siapakah yang beri ucapan semasa perasmian Minggu Bahasa? Mesti ada orang untuk memberikan perasmian, sama ada pengetua ataupun orang luar. Apakah ucapan yang telah diberikan? Jadi kamu berikanlah, kamu nyatakan. Macam dia berikan ucapan menyokong, memberi motivasi, macam itu. Jangan terangkan apa aktiviti yang telah dijalankan. Di pendahuluan kamu ini, kamu jangan terus tuliskan apa aktiviti yang telah dijalankan secara terperinci. Okay? Sebab dalam isi-isi yang seterusnya dalam karangan ini, barulah kamu huraikan setiap aktiviti yang telah kamu jalankan pada Minggu Bahasa itu, pada tarikh bila kamu Persatuan Bahasa Melayu ini dia menjalankan aktiviti, contohnya pertandingan syarahan. Itu semua dalam isi-isi yang perlu kamu tulis nanti. Faham? Okey, jadi inilah pendahuluan. Tadi cikgu sudah ada terangkan macam mana kamu nak tuliskan dia. Persatuan Bahasa Melayu Sekolah Menengah Kebangsaan Meru SMKM Kelang telah berjaya menganjurkan Minggu Bahasa pada tarikh dia 8 Mac 2021 hingga 12 Mac 2021 sebagai salah satu daripada aktiviti tahunannya. Jadi kamu di sinilah kamu cakap pelbagai aktiviti seperti persembahan dan pertandingan telah dijalankan selama 5 hari tersebut. Okey, kamu kena terangkan, kamu kena tuliskan selama berapa hari telah dijalankan. Dan majlis perasmian Minggu Bahasa Melayu. Okey, setiap aktiviti itu dia dilakukan, dia dilaksanakan, dia mesti ada majlis perasmian. Cikgu percaya kamu di sekolah biasanya aktiviti yang telah dijalankan tu sebelum dia dijalankan dia ada majlis perasmian. Telah berlangsung dengan begitu meriah pada 8 Mac 2021. Nyatakan tarikh dia. Pegawai Pendidikan Daerah Kelang, Puan Maimunah binti Mustafa, dalam ucapan perasmian beliau telah memuji usaha yang dijalankan oleh Persatuan Bahasa Melayu SMKM kerana mengambil langkah proaktif menganjurkan Minggu Bahasa Melayu dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Okey, jadi kamu kalau kamu kenalkan, kamu tuliskan siapakah yang beri ucapan. Kalau kamu tidak tahu, kamu tulis sahaja pengetua, dia berikan ucapan dalam majlis perasmian tersebut. Faham? Penutup dia, penutup dia di sini pada keseluruhannya. Setelah kamu tuliskan setiap isi dia, sampailah penutup dia, kamu kena terangkan langsung berjaya hasil paduan para guru yang mencapai objektif menggalakkan pelibatan murid-murid meningkatkan kemahiran berbahasa, berikan congkak kata bahasa jiwa bangsa. Faham? Di sini, akhirnya jangan lupa laporan ni kamu kena tulis di akhir sini. Laporan disediakan oleh tanda tangan, nama, huruf besar sepenuhnya dalam kurungan. Lepas itu, kamu tuliskan jawatan Setiausaha Persatuan Bahasa Melayu SMK Meru Kelang. Dan jangan lupa dengan tarikh juga, sedendang dengan pengakuan pelapor sini. Mari kita tengok macam mana penutup dia. Baiklah, ini dia penutup untuk karangan laporan kamu itu. Kamu boleh tengok, kamu tuliskan, kamu huraikan. Aktiviti dijalankan selama 5 hari ini berjaya mencapai objektif yang disasarkan, iaitu menggalakkan pelibatan murid, mempertingkatkan kemahiran berbahasa selaras dengan congkak kata bahasa jiwa bangsa.
Okey, jadi sinilah kamu tuliskan harapan kamu juga. Semoga Minggu Bahasa dapat diteruskan pada setiap tahun dengan pelbagai aktiviti yang lebih menarik. Di sinilah kamu tulis juga, okey, jangan lupa laporan disediakan, tarik nama penuh dengan huruf besar penuh, lepas tu jawatan kamu setiap usaha Persatuan Bahasa Melayu SMK Meru Kelang. Okey, jadi inilah penutup untuk karangan laporan kamu itu. Jadi, faham? Semua orang boleh faham? Boleh kan? Okey, boleh. Seterusnya, kita akan pergi tengok karangan peribahasa. Baiklah, sekarang kita akan lihat karangan jenis peribahasa atau congkang kata. Mari kita tengok. Okay, sekarang kita lihat petikan yang diberikan. Okay, dia menceritakan pandemik COVID-19 dapat dibantu sepenuhnya di negara ini perlu bersatu padu. Okay, Timbalan Presiden Majlis Pemikir Muda Melayu Kebangsaan, dia berkata, langkah sedemikian penting ibarat peribahasa bersatu teguh bercerai roboh. Ingatlah kita sebelum ini telah pun diiktiraf oleh Badan Kesihatan Dunia atas usaha kerajaan dalam memerangi wabak COVID-19. Kita belum bebas dari COVID-19, bersama-samalah membantu kerajaan, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adnan Baba dan warga Kementerian Kesihatan untuk memerangi wabak ini. Janganlah kita hanya pandai menuding jari sahaja apabila wabak ini kembali menular. Kita pasti berjaya mengekang penularan pandemik COVID-19 sekiranya seluruh rakyat Malaysia bersama-sama dan bersatu hati dalam menanganinya. Katanya dalam kenyataan di sini hari ini. Okay, kita tengok soalannya ya. Petikan di atas menggambarkan keadaan COVID-19 yang sedang berlaku di Malaysia dan Timbalan Presiden Pemikir Muda Melayu Kebangsaan menekankan bahawa kepentingan rakyat bersatu padu untuk mengatasi masalah COVID-19. Tulis sebuah karangan berdasarkan peribahasa bersatu, teguh, bercerai, roboh. Okay, bersatu, teguh, bercerai, roboh. Okay, kita tengok pendahuluan. Okay, kita nak tulis karangan ini berdasarkan peribahasa. Okay, ada dua jenis kan? Ada dua jenis teknik cikgu sudah ada terangkan. Ada teknik cerita dan teknik huraian dia. Okay, hari ini kita nak tuliskan teknik huraian. Okay, kita nak huraikan peribahasa ini. Bersatu, teguh, bercerai, roboh. Jadi, kamu terangkan peribahasa ini. Satu congkang kata yang dalam maknanya untuk diamalkan. Okay. Kenapa perlu mengamalkan peribahasa ini? Jadi kamu menjelaskan dia mencapai kesejahteraan hidup. Masyarakat bersatu berganting bahu melakukan sesuatu pekerjaan ataupun menyelesaikan sesuatu masalah. Hidup dalam suasana sejahtera, utuh dan harmoni. Jadi kamu terangkan kalau bercerai-cerai, berpecah belah, mementingkan diri sendiri, apa yang akan berlaku kepada negara kita sendiri. Jadi kamu boleh huraikan dengan huraian, dengan contoh, okay, berkaitan dengan peribahasa ini. Jadi rakyat yang berbilang kaum perlu menghayati hidup bersatu padu tanpa mengira bangsa, agama, adat resam. Kemajuan negara hidup dalam suasana yang aman dan damai. Jadi di pendahuluan ini, okay, kamu menjelaskan tentang peribahasa ini. Kamu jelaskan dia. Jadi, petikan itu dia berikan berkaitan dengan COVID-19. Jadi, mungkin nanti dalam isi-isi kamu nanti, okay, kamu perlu berikan contoh, huraikan lagi kepentingan dia peribahasa ini. Lepas tu kamu ambil lagi peribahasa yang lebih kurang sama maksud dengan peribahasa berdasarkan tajuk itu. Okay, kita tengok pendahuluan ni. Okay, kamu tulislah dengan ini. Bersatu, teguh, bercerai, roboh. Berubahkan satu congkang kata yang dalam maknanya untuk diamalkan oleh manusia sejagat demi mencapai kesejahteraan hidup. Okay, kamu terangkan.
Contoh kata ini mengesah seluruh masyarakat bersatu dan berganding bahu dalam melakukan sesuatu pekerjaan atau menyelesaikan sesuatu masalah supaya mereka dapat hidup suasana yang sejahtera, utuh dan harmoni. Okay, kamu kena terangkan secara lanjut lagi. Bagaimana? Lepas tu, kenapa? Okay, kalau kamu mengamalkan semangat ini, sebaliknya. Lepas tu, bagi tahu sebaliknya, jika kita bercerai-cerai, berpecah belah dan mementingkan diri sendiri, kita akan mengalami huru-hara dan kehancuran. Dalam konteks negara Malaysia yang terdiri daripada rakyat yang berbilang tahun, kita haruslah menghayati peribahasa ini dengan hidup bersatu padu tanpa mengira bangsa, agama dan adat resam. Okay? Untuk mencapai kemajuan negara, masyarakat harus hidup dalam suasana aman dan damai. Okay? Inilah pendahuluan yang kamu boleh tuliskan. Okay? Bukan menceritakan, kamu huraikan. Okay? Masuk peribahasa ini. Okay? Seterusnya, kita akan lihat penutup. Okay? Penutup, dia seperti kerangan yang biasa juga. Okay? Kamu tekankan sekali lagi kepentingan peribahasa yang kamu huraikan tadi. Penting jadi teras kejayaan. Okay? Peribahasa ini perlu diamalkan kepada semua masyarakat Malaysia. Okay? Jelaskan sebab. Okay? Kalau tidak ada diamalkan semangat ini, jadi dia akan timbulkan berbagai masalah juga. Dan kamu berikan contoh seperti kes jenayah, pengangguran akan berlaku jika kita tidak mengamalkan sifat ataupun semangat berkaitan dengan peribahasa ini. Jadi beramal berpegang teguh peribahasa demi kebahagiaan. Okay, kamu boleh tekankan lagi peribahasa ini. Bersatu teguh, bercerai roboh. Okay, inilah penutup yang boleh kamu tuliskan di sini. Oleh hal yang demikian, dapatlah kita katakan bahawa pepatah bersatu teguh, bercerai roboh amat penting untuk dijadikan teras dalam mencapai kejayaan. Jika masyarakat berpecah belah dan bercerai-cerai, sudah pasti berbagai-bagai masalah negara akan timbul seperti kes jenayah, pengangguran, kemiskinan, rusuhan kaum dan lain-lain. Sesungguhnya keadaan sosial yang tidak stabil akan membantu usaha kerajaan untuk memajukan negara. Oleh itu, marilah kita beramal dan berpegang teguh dengan peribahasa bersatu teguh, bercerai roboh demi kebahagiaan kita semua. Okey? Boleh faham? Okay, kita kaitkan dengan peribahasa yang diberikan. Ini dia cara kamu menulis karangan jenis peribahasa ataupun cokan kata. Faham? Baiklah, kelas kita hari ini setakat sampai ini sahaja. Jadi, cikgu harap kamu semua orang boleh faham dengan setiap jenis karangan yang cikgu ajarkan, macam mana kamu nak tuliskan pendahuluan dan penutup dia. Dan satu lagi, kamu mesti ingat setiap format karangan, supaya nanti peperiksaan masa kamu tulis karangan, kamu tidak akan hilang markah untuk format karangan kamu itu. Baiklah. Ini sahaja daripada cikgu. Sekian terima kasih dan kita akan berjumpa pada kelas yang seterusnya.